Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan limpah kurnianya, dapat sama-sama kita berkongsi dalam program Tazkirah Ramadan pada kali ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ruang dan peluang kepada kita semua untuk sama-sama kita menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan tazkirah yang berjudul berkaitan dengan muhasabah di bulan Ramadan. Ramadan, bulan kemuliaan, bulan yang penuh barakah, bulan maghfirah. Sama-samalah kita manfaatkan kesempatan yang amat bernilai ini dengan melipat gandakan usaha ibadah kita. Sentiasalah kita memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan, atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mohon diampunkan setiap kesalahan yang kita lakukan, sama ada secara kita sedar ataupun tidak. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, hamba-Mu yang serba lemah ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Kita manusia sering alpa, sering lupa dengan melakukan kekhilafan. Maka di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, marilah sama-sama kita mengingatkan diri dengan bermuhasabah tentang apa yang kita lalui dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sebagai insan, sebagai manusia, memang kita tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Adalah sesuatu yang agak mustahil untuk kita mendakwa diri kita bersih dari dosa. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya kesemua anak Adam itu melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah mereka yang bertaubat. Maksud hadis daripada riwayat Ibnu Majah. Hadis ini secara jelas menyatakan bahawa setiap anak Adam pasti akan melakukan kesilapan. Ini adalah hakikat yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Kerana dalam diri manusia terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kelemahan, dan memang tidak ada kesempurnaan. Biar sehebat mana sekalipun ilmu seseorang itu, dia juga tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Biar setinggi mana pun pangkat seseorang, dia tetap ada kekurangan dalam dirinya yang boleh membawanya kepada melakukan kesilapan. Perkongsian pada kali ini adalah tentang amalan muhasabah yang sewajarnya sentiasa kita amalkan, lebih-lebih lagi di bulan yang penuh barakah ini. Muhasabah dari sebutan asalnya hisab, yang membawa makna menghitung atau mengira, dengan maksud perbuatan menilai diri sendiri supaya akan wujud rangsangan untuk dilakukan pembaikan. Islam amat menganjurkan umatnya supaya sentiasa berfikir, sentiasa merenung tentang apa yang telah dilakukan dalam amal perbuatan. Amalan ini, iaitu amalan muhasabah diri ini, mampu mendidik jiwa, membenci segala perbuatan-perbuatan dosa atau segala perbuatan yang menghalang untuk mendapat keredaan
dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba nafsahu hawaha. Riwayat Tirmizi. Bermaksud orang yang cerdik atau orang yang bijak, pintar itu ialah orang yang menghitung dirinya serta beramal untuk hari selepas kematian. Sementara orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya. Mereka yang sentiasa bermuhasabah akan sentiasa berazam untuk menutup pintu-pintu untuk dirinya melakukan perkara-perkara yang batil, sentiasa menyibukkan diri dengan ketaatan, mencela segala perbuatan yang salah dilakukannya. Dirinya sentiasa mengingatkan akan janji azab Allah pada setiap dosa yang dilakukan, dan pada masa yang sama mengharapkan segala amalan, segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan di negeri yang kekal abadi kelak. Jadi kita dalam melakukan amal ibadah mesti ada perasaan khauf war raja. Khauf, takut sekiranya amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama ada pengharapan yang tinggi dalam diri kita supaya amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, ada menukilkan daripada takut tadi, iaitu takut sekiranya tidak diterima amalan, dan juga takut sekiranya melakukan dosa dan dijanjikan dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Daripada takut akan timbulnya perasaan muhasabah. Dari muhasabah timbulnya muraqabah. Muraqabah di sini bermaksud dekat hati kita, jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari muraqabah, hati akan cenderung bersama Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya di sini bahawa amalan muhasabah ini pasti mendatangkan perasaan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, menghayati bahawa dirinya tidak sia-sia diciptakan, dan pasti pada suatu hari nanti semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala apabila tiba masanya nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi mereka ataupun orang-orang yang terpedaya. Dalam kesibukan kita seharian dengan kehidupan dunia ini, jangan sesekali kita lupa, jangan sesekali kita alpa untuk menyibukkan diri kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, maka segeralah kamu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Saya membawa nukilan Syekh Ahmad Zarruq dalam kitabnya Qawaid At-Tasawuf. Dia menyebut lalai dari muhasabah diri menyebabkan apa dilakukan mengundang kesilapan. Bawa kepada sifat redha nafsu dan puas hati dengannya. Cepat berpuas hati, kan?
dengan amalan yang dilakukan. Demikianlah pentingnya muhasabah diri ini. Tanpanya akan merasakan diri tidak pernah lakukan kesilapan ataupun apa jua bentuk kesalahan. Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan bahawa hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Hitunglah amalan kamu sebelum kamu dihitung. Itu akan memudahkan hisap kalian kelak di akhirat kelak. Timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Jadi kadang-kadang kita dalam kehidupan seharian kita di dunia dengan urusan pejabat pekerjaan dan sebagainya, kita sibuk dengan mengaudit, sesi audit, sesi penilaian dan sebagainya, tetapi kita lupa untuk mengaudit diri kita tentang amalan-amalan yang ataupun tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Jadi beberapa manfaat yang kita perolehi daripada amalan muhasabah ini. Yang pertamanya sekali, daripada apa yang dinukilkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab tadi, yang saya sebutkan tadi, ianya meringankan hisab pada hari kiamat. Sebagaimana yang jelaskan oleh Umar Al-Khattab, meringankan hisab pada hari kiamat. Yang keduanya, terus seseorang insan itu, sekiranya amalan muhasabah ini menjadi satu budaya dalam hidup dia, dia akan terus berada di dalam petunjuk dan tidak akan menemui jalan kesesatan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsir Al-Baydawi, menyebut bahawa orang yang sentiasa mengingatkan diri kita, dia tidak akan sesat selamanya. Dan yang ketiga, dapat mengubat hati, membersihkan hati. Sekiranya sakit di badan, mungkin kita boleh ubati kerana nampak secara fizikalnya. Tetapi kalau ada penyakit hati, rosak dalam hati, ubat yang paling terbaik adalah perlu dengan muhasabah secara mendalam. Manfaat daripada amalan muhasabah ini juga menghindarkan diri daripada sifat riak dan takabur. Seorang ahli ibadah, Muhammad bin Wasid rahimahullah berkata, "Lau kana lizunubi rihun ma qadara ahad an yajlisa ilayya." Dia kata, andainya dosa itu mempunyai ataupun memiliki bau, ada bau, dosa itu ada bau, setiap titik dosa itu ada bau, nescaya tidak ada seorang pun yang hendak teringin untuk mendekati diriku, untuk berada di sebelahku, lantaran bau yang tidak menyenangkan itu yang dikeluarkan daripada dosa-dosa yang dilakukan. Itu adalah seorang ahli ibadah yang sepanjang hidupnya mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi oleh kerana dia sentiasa lekat dalam jiwa dia, sentiasa bermuhasabah diri dalam diri dia, dia tidak ada perasaan takabur dan sombong, walaupun begitu tinggi tingkat amalan ibadahnya, dan tetap merasakan bahawa dirinya serba kekurangan dan tidak terkecuali daripada melakukan kesalahan ataupun dosa. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk menyeru diri saya terutamanya dan kita semua, agar kita memperbanyakkan muhasabah diri. Jangan kita menunggu ketibaan tahun baru barulah kita menanam azam baru, misalnya. Perbanyakkan muhasabah diri, perbanyakkan taubat setiap hari. Moga dengan sikap kita yang suka menilai diri kita sendiri, suka mencari kesalahan, kesilapan, kelompongan diri ini, suka menyibukkan diri dengan mencari kekurangan dan kelemahan diri, akan
diberi peluang pada kita untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan dirinya. Lantaran itu, puasa di bulan Ramadan dengan muhasabah diri banyak mendidik hati dan jiwa, serta fikiran dapat memberi ketenangan, dapat tenaga untuk beribadah dan menjalankan tanggungjawab seharian. Kita perlu dalam hidup kita ni sentiasa mengambil pengajaran, mengambil ibrah dari setiap apa yang berlaku dan setiap apa yang kita lakukan, dan juga peristiwa-peristiwa yang lain yang daripada masa lalu, dan manfaatkanlah keadaan sekarang, kesempatan sekarang, dan rancang untuk kejayaan masa depan yang lebih gemilang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mengakhiri perkongsian pada hari ini, pada sesi tazkirah pada hari ini, sama-samalah kita berpesan antara kita. Yang pertama sekali, lakukanlah amal yang terbaik dalam bulan Ramadan ini. Contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin tekun beribadah pada 10 malam terakhir terutamanya. Yang keduanya, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan usia kita sehingga di fasa terakhir Ramadan tahun ini, dan berdoalah, sama-sama kita berdoa agar kita dipertemukan lagi dengan Ramadan pada tahun-tahun yang mendatang. Dan yang ketiganya, mohonlah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum berakhir Ramadan ini. Bertaubatlah atas segala dosa yang kita lakukan. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, iaitu untuk hari akhirat. Dan setiap kali diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.